Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang saya janji dalam video yang lepas, saya akan ulas, react dan kritik Ustazah Asma Harun berkenaan rujukan beliau kepada satu tulisan daripada laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, semata-mata sesuatu tulisan itu terdapat dalam laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, bukanlah bererti ia adalah fatwa yang diputuskan secara rasmi oleh Majlis Fatwa Wilayah Persekutuan, mahupun ia merupakan tulisan Mufti Wilayah pada ketika itu, yang ini Ustaz Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Boleh jadi ia adalah soal jawab agama yang diuruskan oleh tim atau panel dalam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Bahkan, jika kita semak secara teliti, terdapat petunjuk bahawa ia bukanlah satu fatwa yang diputuskan oleh para pakar agama atau ahli fatwa. Nanti saya tunjukkan, ya. Pun begitu, bukanlah bererti ia sesuatu yang sia-sia. Ia adalah tulisan yang bagus. Namun, sikap kita terhadap mana-mana tulisan atau kuliah agama ialah tidak menerimanya begitu sahaja, tetapi menyemak dan menganalisa. Sayang sekali Ustazah tidak menyemak dan menganalisa, sebaliknya bertaklid buta begitu saja. Jika orang awam yang bertaklid buta, ya, kita berikan kelonggaran dan kemaafan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, jika seseorang yang dinobatkan sebagai ustazah bertaklid buta, maka ia adalah sikap yang amat dikesali. Baik, sebelum bermula, ingin saya jelaskan dua manhaj kita dalam beragama. Manhaj pertama, kita menghormati dan mengikuti pendapat para ulama, selagi mana pendapat mereka itu selari dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seandainya tidak, seperti ulama ke kiri sementara Rasulullah ke kanan, maka sudah pasti kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kanan. Manhaj ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 59 surah An-Nisa, surah yang keempat, ya. Ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri dari kalangan kalian. Kemudian jika kalian berbeza tentang apa-apa perkara, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang sedemikian itu lebih utama dan lebih baik kesudahannya. Maksud pertama bagi ulil amri ialah para pemerintah. Namun, sebagaimana jelas Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, ia juga merujuk kepada para ulama. Jika kita tadabbur ayat ini, sebagaimana gambar di sebelah saya, ada perintah taat kepada Allah yang saya gariskan merah tu. Ada perintah taat kepada Rasulullah. Tetapi tiada perintah taat apabila merujuk kepada ulil amri. Ini menunjukkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah adalah mutlak. Sementara ketaatan kepada ulil amri hanyalah apabila mereka mengeluarkan pendapat yang selari dengan firman Allah dan sabda Rasulullah. Kemudian, sambungan ayat, apabila kita berbeza pendapat tentang sesuatu perkara, kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasulullah. Perhatikan, tiada lagi ulil amri di situ, tetapi Allah dan Rasul. Berarti, apabila kita berbeza pendapat tentang sesuatu perkara, kita tengok, kita kaji, kita semak pendapat manakah yang memiliki dalil paling kuat, paling tepat daripada Al-Quran dan As-Sunnah.
Ini bukan bererti membuang para ulama. Tidak. Kita masih merujuk kepada para ulama, tetapi kita semak pendapat ulama manakah yang paling dekat, paling kuat dan paling tepat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ringkasnya, pendapat ulama tetap dirujuk. Namun, apabila berlaku khilaf, kita ambil pendapat yang paling dekat, paling tepat, paling kuat kepada Allah dan Rasulullah. Yang ini Al-Quran dan As-Sunnah. Manhaj kedua, apabila kita membicarakan sesuatu isu, maka tidak cukup merujuk kepada satu ayat Al-Quran sahaja atau satu hadis sahaja. Sebaliknya, hendaklah kita himpun semua ayat Quran, semua hadis dalam isu tersebut kerana ia saling menjelaskan dan memperincikan antara satu sama lain. Contohnya, apabila membicarakan isu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang ingin memadukan Fatimah radhiyallahu anha, tidak boleh merujuk kepada satu hadis sahaja sebagaimana yang dilakukan oleh ustazah, tetapi hendaklah merujuk kepada semua hadis yang ada dalam isu tersebut. Ini kerana sebagaimana ayat-ayat Al-Quran saling menjelaskan antara satu sama lain, hadis-hadis juga saling menjelaskan antara satu sama lain. Dan yang menariknya, hadis yang menjelaskan isu poligami Ali bin Abi Thalib tak perlu dirujuk kepada kitab-kitab hadis. Maknanya para penonton tak perlu mesti ada kitab hadis, kena pergi buka, kena pergi semak apa semua. Tak perlu. Kenapa? Kerana telah dikemukakan dalam tulisan Al-Kafi 1398 yang dirujuk oleh ustazah. Dalam rujukan yang sama tu sudah ada. Sayang sekali ustazah tidak berlaku jujur kerana melompat hadis tersebut. Nanti saya akan buktikan, insya-Allah. Baik, demikian dua manhaj yang perlu diketahui semua. Saya yakin ramai yang tahu, tetapi tak mengapa. Ia sebagai ulang kaji, ya. Okey, ayuh kita mulakan. Ulasan pertama, terlebih dahulu kita semak bahawa tulisan 1398 yang dirujuk oleh ustazah adalah tulisan yang sama saya rujuk dalam video ini. Jadi saya mainkan apa yang dibacakan oleh ustazah dan pada waktu yang sama saya tunjuk bahawa saya juga merujuk kepada tulisan yang sama. Link atau pautan bagi video penuh ustazah dan tulisan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ini saya berikan dalam kotak description. Sekarang saya akan baca Al-Kafi 1398, hukum isteri melarang suami berkahwin lain. Nampak? Boleh baca tak? Anda boleh carilah ni. Apakah hukumnya sekiranya isteri melarang suami nak kahwin lain, isteri tak setuju, isteri larang, awak janganlah, saya tak nak. Nangis-nangis isteri, meraung-raung isteri, kemurungan isteri. Subhanallah. Okey, jadi kita bukan bercakap dari sudut emosi. Saya pun cakap dalam keadaan tenang ni, bukan ikut emosi ni. Okey, jelas ya, kita sedang merujuk kepada tulisan yang sama. Bak kata orang putih, we are on the same page. Sila ambil maklum alamat URL bagi tulisan tersebut. Yang ini alamat laman web, ya. Ada nombor rujukan, yang ini Al-Kafi 1398 dengan tajuk Hukum Isteri Melarang Suami Berkahwin Lain. Alamat URL ini penting sebab nanti saya akan kemukakan beberapa lagi tangkap layar, semuanya dengan alamat URL itu di bahagian atas supaya para penonton dapat pastikan saya sedang rujuk ke rujukan atau tulisan yang sama. Ini sangat penting sebab nanti saya akan buktikan bagaimana ustazah melompat hadis yang sangat penting dalam isu ni dan juga perkara-perkara lain yang akan saya tunjukkan. Dan perlu saya buktikan bahawa saya sedang merujuk kepada tulisan yang sama yang dirujuk juga oleh ustazah. Baik, ulasan kedua. Sekarang kita rujuk hadis
yang dikatakan menjadi dalil bahawa isteri boleh melarang suami berpoligami atas alasan poligami itu menyakiti hati isteri dan mengakibatkan gangguan berlebihan apabila isteri itu ditimpa penyakit cemburu. Ingat ya, apabila dikatakan dalil, hendaklah ia secara jelas lagi tepat menunjukkan kepada sesuatu hukum atau kefahaman. Bukan sekadar sama-sama atau sekadar kemungkinan. There are various possibilities of understanding that particular hadis. Tidak boleh begitu ya. Dalam ilmu usul fiqh, ini disebut sebagai qat'i ad-dalalah dan bukannya zanni ad-dalalah. Baik, ayuh kita dengar ustazah baca hadis yang dianggap sebagai dalil. Dan pada waktu yang sama saya paparkan tangkap layar apa yang ustazah baca. Ini termasuk untuk mencegah daripada menyakiti hati isteri dan mengakibatkan gangguan berlebihan apabila isteri itu ditimpa penyakit cemburu. Ini berdalilkan sebuah hadis daripada Al-Miswar bin Al-Makhramah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Saya bacakan sahabat-sahabat. Apa khutbah Nabi? Nabi naik atas mimbar, Nabi berkhutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna bani Hisham bin Mughirah ista'dhanu fi an yankihu ibnatahum Aliyya bin Abi Talib. Fala adhanu summa la adhan. Summa la adhan." 3 kali Nabi sebut. "Illa an yurida bin Abi Talib an yutalliqa ibnati wa yankiha ibnatahum fa innama hiya bad'atu minni yuribuni ma arabaha wa yu'dhini ma adaha." Subhanallah, Allahu Akbar. Sahabat-sahabat muslimin muslimat, ini adalah kata-kata Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia merupakan kata-kata Nabi yang sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan apa yang Nabi sampaikan. Sesungguhnya Bani Hashim bin Al-Mughirah meminta izin kepadaku agar aku menikahkan anak wanita mereka dengan Ali bin Abu Talib. Siapa Ali bin Abu Talib? Menantu Nabi yang bernikah dengan Sayyidatina Fatimah. Namun aku tidak mengizinkan kepada mereka. Ini bukan Ali yang nak nikah lain ya. Kita kena faham cerita. Bukan Sayyidina Ali yang minta dengan Sayyidah Fatimah, tetapi ada seseorang yang meminta dengan Rasulullah untuk menikahkan Sayyidina Ali. Dia nak beri anak perempuan dia supaya ialah ada hubungan lah dengan Nabi. Bukan about Nabi, tapi ceritanya tengok apa jawapan Nabi. Namun aku tidak mengizinkan kepada mereka. Aku tidak mengizinkan kepada mereka. Aku tidak mengizinkan kepada mereka. Nabi ulang 3 kali. Aku tidak izinkan. Aku tidak izinkan. Aku tidak izinkan. Nabi ulang 3 kali. Nabi tidak mengizinkan. Kecuali jika Ali bin Abu Talib menceraikan anakku, lalu menikahi anak wanita mereka. Sesungguhnya anakku Fatimah adalah bahagian daripada diriku. Aku merasa senang dengan apa saja yang menyenangkannya, dan aku turut merasa sakit dengan atas semua yang menyakitinya. Masya Allah. Terlalu indah sekali. Bayangkan ya, seorang ayah menyebut apa? Aku senang dengan apa yang menyenangi Fatimah, apa yang Fatimah senang. Dan aku akan sakit apa saja yang menyakiti Fatimah. Subhanallah. Okey, kita sudah dengar dan kita sudah baca. Hadis ini memang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Namun di sana ada sedikit typo error. Nombor hadis dalam Sahih Al-Bukhari bukanlah 5320 tetapi 5230. Baik, siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Namanya Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu an. Hadis ini seterusnya saya sebut sebagai hadis Miswar pertama. Ingat ya, hadis Miswar pertama.
Baik, jika kita dengar atau baca hadis miswar pertama ini dengan minda yang neutral, bukan dengan emosi yang sudah diprogram untuk menolak poligami atas alasan cemburu, kita akan temui dua perkara yang memuskilkan. Kemuskilan pertama, apakah perkara yang menyakiti Fatimah radhiyallahu anha? Jika dikatakan ia adalah perasaan cemburu, maka nampaknya, saya ulangi, nampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berlaku double standard. Ini kerana baginda berpoligami dan membiarkan isteri-isteri baginda menyakiti diri mereka sendiri dengan perasaan cemburu. Tetapi anak baginda tak boleh pula disakiti dengan rasa cemburu. Dan Rasulullah SAW memadukan anak-anak sahabat baiknya. Aisyah radhiyallahu anha adalah anak kepada sahabat baiknya Abu Bakar As-Siddiq. Hafsah radhiyallahu anha adalah anak kepada sahabat baiknya Umar bin Al-Khattab. Jadi, anak-anak sahabat baik boleh disakiti dengan perasaan cemburu, tetapi anak sendiri tak boleh. Ini yang saya kata nampak seolah-olah berlaku double standard. Kemudian, semua wanita memang ada perasaan cemburu. Namun, seperti yang saya katakan dalam video yang lepas, wanita yang cemerlang adalah mereka yang mengawal dan mengurusi perasaan cemburu tersebut sambil berdoa meminta kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini juga ada tujuan yang lebih besar dalam kehidupan di dunia ini, a bigger, a higher objective, yang ini menggapai redha, pahala dan syurga Allah. Nah, apabila dikatakan Fatimah disakiti dengan perasaan cemburu, apakah Fatimah seorang yang lemah lagi gagal mengawal perasaan cemburu tersebut? Apakah Fatimah orangnya fokus kehidupan dunia yang sementara ini? Kita kena ingat bahawa Fatimah bukan calang-calang wanita, tetapi salah seorang penghulu atau pemuka ahli syurga. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya, hadis nombor 4853 dengan darjat yang dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilatul Ahadis As-Sahihah, hadis nombor 1424, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya pemuka wanita ahli syurga, Sayyidatu Nisa'i, ada 4 orang. Pertama, Maryam binti Imran. Kedua, Fatimah binti Rasulullah. Ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Dan keempat, Asyah. Asyah ini ialah isteri Fir'aun. Nah, wanita pemuka ahli syurga, wanita ahli syurga, fokus mereka ialah kepada redha Allah, pahala Allah dan syurga Allah. Ada ke masa nak cemburu jika suaminya bernikah lagi? Ringkasnya, saya bukan menafikan sifat cemburu di kalangan wanita. Semua wanita sihat ada perasaan cemburu. Namun, untuk dikatakan salah seorang wanita pemuka ahli syurga disakiti dengan perasaan cemburu, kemudian mengadu kepada ayahnya, ayahnya pula sampai berkhutbah di atas mimbar semata-mata kerana anaknya cemburu, kita kena semak lanjut. Betul ke semua itu kerana perasaan cemburu? Jadi itu kemuskilan pertama. Yang ini betul ke yang menyakiti Fatimah ialah perasaan cemburu kerana suaminya hendak bernikah lagi. Kemuskilan kedua, jika kita semak hadis miswar pertama, disebut nama keluarga yang terlibat untuk memadukan Fatimah, yang ini Bani Hashim bin Al-Mughirah. Nah, jika apa yang menyakiti Fatimah ialah perasaan cemburu kerana bakal dimadukan, maka mana-mana keluarga pun yang akan memadukan anak perempuan mereka dengan Fatimah akan menyebabkan Fatimah berasa cemburu. Atau dalam susun kata yang lain, jika cemburu adalah faktor penyebab Fatimah disakiti, maka sesiapa jua yang bakal memadukan Fatimah akan menyebabkan rasa cemburu tersebut. Tak payah sebut nama, tak payah sebut nama keluarga atau bani, kerana sesiapa jua yang memadukan Fatimah akan menyakiti Fatimah. Akan tetapi,
Walau bagaimanapun, namun begitu, apabila disebut secara khusus Bani Hisham bin Al-Mughirah, kita kena semak lanjut kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut secara khusus Bani Hisham bin Al-Mughirah. Dua kemusykilan ini akan menyebabkan sesiapa yang mendengar atau membaca hadis miswar pertama dengan tenang mencari-cari hadis lain yang dapat menjelaskan hadis tersebut, yang dapat menjelaskan apakah yang sebenar-benarnya menyakiti Fatimah. Berbeza jika seseorang itu membaca hadis miswar pertama dengan emosi atau minda yang sudah pre-program sejak awal bahawa poligami boleh ditolak, hendaklah ditolak dengan alasan cemburu. Dia tak akan nampak dua kemusykilan tersebut. Dia akan terus menerima hadis itu sebagai dalil boleh menolak poligami kerana cemburu. Para penonton yang dirahmati Allah, satu catatan sisi. Jangan tertipu, jangan terperdaya. Jika kita mendengar seseorang ustaz atau ustazah yang berulang-ulang menyebut Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar dan sebagainya. Ingat ya, yang diambil kira ialah ketepatan ilmu dan hujah, bukannya keindahan perkataan yang diucapkan. Kadang perkataan yang indah digunakan untuk mengelabui atau camouflage ilmu yang salah dan hujah yang lemah. Ini kerana sebahagian orang, sel-sel otak mereka memang tidak boleh mencerna, memang tidak boleh memproses dalil dan hujah. Namun mereka boleh mencerna ucapan-ucapan indah sehingga mereka memperoleh satu keyakinan palsu bahawa yang bercakap sedang berbicara secara benar. Bezakan dia bahawa saya bukan menghalang seseorang daripada berzikir kepada Allah. Akan tetapi apabila nak berzikir, berzikirlah. Apabila nak sampaikan ilmu, sampaikanlah ilmu. Kita sama-sama ingat ada seseorang yang juga dinobatkan sebagai tuan guru yang apabila berbicara, sekejap-sekejap selawat. Berbicara, sekejap-sekejap selawat. Padahal yang dibicarakan tu adalah dusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada buat video mengkritik selawat tersebut. Lalu orang menganggap apalah saya ni anti dengan selawat. Saya bukan anti dengan selawat. Saya kritik kerana dia mempergunakan selawat itu untuk memperdaya orang ramai bahawa dia seorang yang warak, seorang yang soleh, seorang yang mencintai Nabi. Padahal pada waktu yang sama dia berdusta atas Nabi, membaca hadis palsu, menggunakan petua-petua sendiri, membakul sampahkan apa yang diajar oleh Rasulullah. Saya rasa para penonton tahu siapa yang saya maksudkan ya. Okey, baik. Ulasan ketiga. Di awal video ini, saya ada nyatakan bahawa jika kita semak secara teliti, terdapat petunjuk bahawa Al-Kafi 1398 bukanlah satu fatwa yang diputuskan oleh para pakar agama mahupun ahli fatwa. Kenapa saya berkata sedemikian? Perhatikan bagaimana hadis miswar pertama dijadikan dalil bahawa isteri boleh melarang suami berpoligami untuk mencegah daripada menyakiti hati isteri dan mengakibatkan gangguan berlebihan apabila isteri itu ditimpa penyakit cemburu. Padahal apabila kita semak, kan, sama-sama kita baca tadi, sama-sama kita dengar ustazah baca tadi, hadis miswar pertama tidak langsung menyebut tentang perasaan cemburu. Apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menyakiti Fatimah. Persoalannya, apakah yang menyakiti Fatimah? Jawatan kuasa fatwa, tuan-tuan dan puan-puan, tidak akan terburu-buru untuk mengatakan ia adalah cemburu. Mereka akan perlukan petunjuk atau qarinah yang lain. Apatah lagi di sana ada dua faktor kemusykilan seperti yang saya jelaskan tadi yang akan menyebabkan jawatan kuasa fatwa tidak akan terburu-buru berfatwa di atas satu hadis sahaja. Ulasan keempat, kembali kepada dua kemusykilan daripada hadis miswar pertama. Ia akan menyebabkan kita tercari-cari hadis lain yang dapat menerangkan
Apakah yang sebenarnya menyakiti Fatimah radhiyallahu anha? Dan di sana memang terdapat hadis yang menerangkan apakah yang sebenarnya menyakiti Fatimah. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 3110, dan Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 2449. Okey, kalau hadis miswar pertama, kalau kita tengok tadi nombor dia 2449 juga. Tapi penomboran Sahih Muslim mengikut edisi tahqiq Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, hadis yang sama beliau bagi nombor yang sama. Jadi 2449, hadis yang selepasnya itu menjelaskan hadis miswar pertama, ya. Tapi alah, macam mana kami orang awam nak rujuk kan? Kami ni bukannya ada 2 kitab sahih itu. Okey, mungkin para penonton berkata sedemikian. Tak mengapa, jangan bimbang, kerana hadis tersebut, jangan terkejut ya, juga ada dalam Al-Kafi 1398 yang dibaca, rujukan sama yang dibaca oleh Ustazah, ya. Ayo sama-sama kita rujuk. Okey, boleh nampak ya dari tangkap layar ini, saya besarkan supaya semua boleh nampak. Tak nampak saya tak mengapa. Yang penting boleh nampak tangkap layar. Pertama sekali, sila rujuk alamat URL di atasnya. Confirm ya, kita sedang rujuk tulisan yang sama dirujuk oleh Ustazah sejak awal. Al-Kafi 1398. Okey, seterusnya nampak tak ada 2 buah hadis. Inilah kedua-dua hadis yang saya sebut tadi yang menjelaskan hadis miswar yang pertama. Dan yang menariknya, kedua-dua hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat yang sama, yakni Al-Miswar bin Makhramah. Jadi hadis-hadis ini seterusnya saya sebut sebagai hadis miswar kedua dan hadis miswar ketiga. Ayo sama-sama kita baca. Dalam hadis riwayat Muslim menyebut bahawa Ali bin Abi Talib telah meminang anak Abu Jahal yang dalam kurungan sudah Islam. Sedangkan beliau telah bernikah dengan Fatimah, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Fatimah mendengar hal itu, beliau berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepada beliau, "Sesungguhnya kaummu telah mengatakan bahawa engkau tidak marah demi anakmu apabila Ali bernikah dengan anak Abu Jahal." Berkata Miswar dalam kurungan perawi hadis, lalu Nabi SAW bangkit dan aku mendengar baginda bersyahadah, kemudian berkhutbah. Maksudnya, amma ba'du, sesungguhnya aku telah menikahkan Abu Al-As bin Al-Rabi', yakni suami Zainab, lalu memberitahuku dan membenarkanku. Sesungguhnya Fatimah binti Muhammad adalah segumpal daging dariku dan sesungguhnya aku benci apa saja yang membawa fitnah kepadanya. Demi Allah, tidak akan berhimpun anak Rasulullah dengan anak musuh Allah di sisi seorang lelaki selama-lamanya. Berkata Al-Miswar, lalu Ali meninggalkan pinangannya. Demikian ya, lafaz riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 2449. Dalam hadis Miswar kedua ini telah dijelaskan apakah yang menyakiti Fatimah, iaitu kerana Ali ingin memadukan beliau dengan anak Abu Jahal yang merupakan musuh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahkan bersumpah, demi Allah, tidak akan berhimpun anak Rasulullah dengan anak musuh Allah di sisi seorang lelaki selama-lamanya. Baik, jadi apakah yang menyakiti Fatimah? Apakah yang menjadi fitnah baginya? Ia bukan kerana cemburu, tetapi kerana anak musuh Allah yang bakal dihimpunkan bersama dengan anak Rasul Allah dalam satu keluarga poligami. Inilah yang menyakiti Fatimah, kerana Abu Jahal adalah musuh yang sekian lama telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana mungkin beliau bermadu dengan anak si Abu Jahal itu?
Kemudian, ini bukan sesuatu yang sekadar tidak disukai oleh Fatimah. Mahu pun Rasulullah. Main suka-suka pula. Suka tak suka pula. Ya, bukan sekadar itu. Tetapi merupakan hukum syariat di mana tidak halal bagi anak musuh Allah dihimpunkan bersama anak Rasul Allah. Ini dijelaskan dalam hadis miswar ketiga. Ayuh sama-sama kita baca. Dalam riwayat Al-Bukhari disebut, maksudnya, sesungguhnya aku tidak mengharamkan apa yang halal dan tidak menghalalkan apa yang haram. Tetapi demi Allah, tidak akan berhimpun anak Rasulullah dengan anak musuh Allah di sisi seorang lelaki selama-lamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya, hadis nombor 3110. Baik, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tidak mengharamkan apa yang halal. Bererti Rasulullah bukanlah hendak mengharamkan poligami kerana ia adalah sesuatu yang halal. Kemudian baginda bersabda lagi, dan tidak menghalalkan apa yang haram. Bererti pada waktu yang sama Rasulullah tidak boleh menghalalkan apa yang haram. Baik. Apakah yang haram itu yang tidak boleh dihalalkan oleh Rasulullah? Yang haram itu ialah berhimpunnya anak Rasul Allah dengan anak musuh Allah di sisi seorang lelaki selama-lamanya. Sebab itulah Rasulullah tidak boleh menghalalkan Ali, memadukan Fatimah dengan anak Abu Jahal kerana ia adalah sesuatu yang diharamkan oleh hukum syarak. Sebab itu, jika kita rujuk balik hadis miswar pertama, baginda sebut, aku tidak mengizinkan kepada mereka. Aku tidak mengizinkan kepada mereka. Aku tidak mengizinkan kepada mereka. 3 kali ya. Kemudian baginda sambung, kecuali jika Ali bin Abi Talib menceraikan anakku lalu menikahi anak wanita mereka. Rasulullah tidak izinkan kerana hukum syarak mengharamkan anak Rasul Allah dimadukan dengan anak musuh Allah. Jadi, hadis miswar kedua dan ketiga menjelaskan hadis miswar pertama bahawa syariat Islam melarang anak Rasul Allah dimadukan dengan anak musuh Allah. Hadis miswar kedua dan ketiga juga menjelaskan apakah yang menyakiti Fatimah. Apakah yang menjadi fitnah bagi Fatimah? Ia adalah kehidupan bermadu, bukan semata-mata bermadu, tetapi bermadu dengan anak kepada seseorang yang sekian lama telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini Abu Jahal. Jadi, inilah manhaj kedua yang saya sebut di awal video ini, bahawa hadis-hadis saling menjelaskan antara satu sama lain. Dalam kes ini, hadis miswar kedua dan ketiga menjelaskan hadis miswar pertama. Dan kesemua 3 hadis ini berada dalam satu tulisan yang sama, Al-Kafi 1398. Syabas kepada penulis Al-Kafi 1398 kerana telah mengemukakan kedua-dua hadis ini sebagai penjelas kepada hadis miswar pertama. Okey, ulasan kelima. Kembali kepada 2 kemusykilan yang saya kemukakan terhadap hadis miswar pertama. Sekarang sudah dapat jawapannya? Okey, jawapan kepada kemusykilan pertama, yang menyakiti Fatimah bukanlah cemburu, bukanlah poligami, tetapi yang menyakiti Fatimah ialah hidup bermadukan anak Abu Jahal. Jawapan kepada kemusykilan kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut secara spesifik Bani Hisham bin Al-Mughirah kerana itulah bani atau keluarga Abu Jahal. Saya ulangi ya, jika cemburu adalah faktor yang menyakiti Fatimah, maka tak kisah siapa pun yang menjadi madu, semuanya akan menyakiti Fatimah. Namun, apabila disebut secara spesifik Bani Hisham bin Al-Mughirah, maka ada sesuatu pada bani tersebut yang menyakiti Fatimah, dan sesuatu itu adalah kerana mereka merupakan keluarga Abu Jahal. Baik, ulasan ke-6. Okey, sekarang kita ke bahagian penting yang menjadi tajuk video ini, yakni Ustazah tidak jujur membaca hadis. Kenapa tidak jujur?
tidak jujur kerana ustazah membaca tulisan Al-Kahfi tersebut. Namun, apabila sampai ke hadis mishwar kedua dan ketiga, ustazah melompat atau tidak membacanya. Baik, ayuh sama-sama kita semak ya. Perhatikan, apabila sampai ke hadis mishwar kedua dan ketiga, ustazah terdiam dan jelas kelihatan beliau sedang membacanya. Namun beliau baca secara senyap dan tidak secara kuat untuk didengari oleh para penonton. Kemudian ustazah membaca kata-kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan ustazah mendakwa Imam An-Nawawi sedang mensyarah hadis yang kita baca tadi, yakni hadis mishwar pertama. Padahal jika kita rujuk dalam kitab asal, yakni Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim bin Al-Hajjaj, itu adalah kesimpulan Imam An-Nawawi setelah membawa hadis mishwar kedua. Baik, ayuh kita semak ya. Dalam hadis riwayat Muslim menyebut bahawa Ali bin Abi Talib telah meminang Abu Jahal yang sudah Islam. Sedangkan beliau telah bernikah dengan Fatimah, anak perempuan Rasulullah SAW. Apabila Fatimah mendengar hal itu, beliau pergi berjumpa Nabi dan berkata kepada beliau, sesungguhnya kaummu telah mengatakan bahawa engkau tidak marah demi anakmu. Apabila Ali bernikah dengan anak Abu Jahal, berkata Miswar, lalu Nabi SAW bangkit dan aku mendengar baginda bersyahadah kemudian berkhutbah. Okey, dengan khutbah yang kita telah bacakan tadi. Okey. Berkata Imam Nawawi, okey, mengupas tentang hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Berkata Imam Nawawi, artinya aku tidak ada berkata suatu perkara yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka apabila Allah hukumkan perkara itu adalah halal, maka aku tidak akan mengharamkannya. Dan jika perkara itu Allah haramkan, aku tidak akan menghalalkan. Dan aku tidak akan diam daripada mengharamkannya kerana diamnya aku adalah penghalalan baginya. Dan menjadilah daripada kalangan wanita yang diharamkan berkahwin ialah menghimpunkan antara anak Nabi Allah dan musuh Allah. Jelas ustazah melompat dua hadis yang sangat penting kerana kedua-dua hadis inilah yang menjelaskan apa yang menyakiti Fatimah dalam hadis mishwar pertama. Di sini timbul soalan, apakah kita boleh berbaik sangka bahawa ustazah secara tidak sengaja telah terlompat dua hadis tersebut? Saya jawab, susah untuk berbaik sangka kerana beberapa sebab. Pertama, ini bukanlah kali pertama ustazah membicarakan isu poligami dengan merujuk kepada Al-Kahfi 1398. Sebelum ini ada di kalangan para penonton yang telah forward video di mana ustazah merujuk kepada Al-Kahfi 1398. Kedua, ustazah sendiri, sebagaimana potongan video pertama yang saya mainkan awal tadi, menerangkan bahawa beliau dalam keadaan tenang, tidak emosi. Maka apabila dalam keadaan tenang, sukar untuk terlepas dua hadis yang sangat penting. Ketiga, ustazah juga dalam suasana tenang, yang ini sesi live tersebut dibuat di keselesaan rumah. Rumah siapa saya tak tahu. Yang penting ia bukan di masjid, di surau atau mana-mana lain yang mungkin menimbulkan rasa kurang selesa seperti cuaca panas, hiruk pikuk, anak-anak berlari kejar-mengejar dalam masjid dan sebagainya. Keempat, ustazah tidak perlu mengejar masa. Ia bukan satu sesi di mana ustazah hanya diberikan 5 minit untuk membaca Al-Kahfi 138 tersebut. Ustazah sendiri telah menggunakan 1 jam 40 minit lebih kurang ya untuk sesi video tersebut. Kelima, sudah tentu ada sebab kenapa penulis Al-Kahfi 1398 mengemukakan hadis mishwar kedua dan ketiga. Bukan satu ya, tapi dua buah hadis. Jika ia adalah hadis yang sama seperti hadis mishwar pertama, tak perlulah dikemukakan lagi kerana ia hanya akan memanjangkan tulisan. Keenam, sesiapa yang mengkaji isu poligami Ali bin Abi Talib, baik yang mengkaji itu muslimin maupun muslimat, bujang atau sudah berkahwin, monogami atau poligami,
masih berkahwin atau sudah bercerai akan tahu tentang hadis misyuar kedua dan ketiga yang menjelaskan hadis misyuar pertama. Ia adalah sesuatu yang sangat maklum di sisi para pengaji yang amanah lagi adil. Atas 6 sebab ini, saya tidak dapat hendak katakan bahawa ustazah secara tidak sengaja telah terlompat hadis misyuar kedua dan ketiga. Seterusnya, ulasan yang ke-7. Jika dalam ulasan sebelum ini, saya telah buktikan bagaimana ustazah melompat dua hadis yang sangat penting, dalam ulasan ini saya akan tunjukkan pula bagaimana ustazah membaca kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, lalu mengatakan ia adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya hairan bagaimana seseorang yang dinobatkan sebagai seorang ustazah tidak boleh membezakan antara sabda Rasulullah dan perkataan ulama. Apakah beliau tidak lazim membaca kitab para ulama? Tidak reti baca kitab para ulama atau entahlah. Ya, saya tahu ustazah sedang baca daripada laman web, bukan baca kitab laman web yang telah dicetak, di print out ya. Akan tetapi, jika seseorang itu lazim baca kitab klasik para ulama, umpama Fathul Bari, bila dia baca nukilan daripada kitab itu di tulisan yang lain, dia akan dapat bezakan dan baca dengan betul. Apatah lagi, dalam Al-Kahfi 1398, penulisnya telah membezakan antara sabda Rasulullah dan perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar dengan font yang dihitamkan, font yang bold. Sila rujuk tangkat layar di sebelah. Font yang dihitamkan ialah sabda Rasulullah. Apa yang menyusulinya ialah penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian, antara sabda Rasulullah dan penjelasan Ibnu Hajar ada pemisahnya, yakni perkataan yakni yang telah saya birukan teks Arabnya tu. Nampak ke? Dia kecil sikit. Kemudian, tengok di bawahnya, penulis telah memberikan ataupun menulis rujuk Fathul Bari jilid 9 muka surat 329. Jika kita buka Fathul Bari edisi Maktabah Syamilah, sama juga ya, jilid 9 muka surat 329. Fathul Bari ialah kitab syarahan hadis dan bukannya kitab hadis, bukannya kitab matan hadis. Bila kita kenal kitab, kita juga akan tahu fungsi yakni dalam teks tersebut ialah penjelasan daripada kitab syarahan hadis. Ia bukanlah matan atau teks hadis. Sehingga dengan itu, seandainya penulis Al-Kahfi 1398 tidak menghitamkan sabda Rasulullah, pembaca tetap akan dapat bezakan yang manakah sabda Rasulullah dan yang manakah penjelasan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Aduh. Saya yakin para penonton yang dirahmati Allah sekalian yang mungkin tak pernah buka Fathul Bari pun boleh bezakan antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Baik, sekarang saya mainkan potongan video ustazah. Ada 2 potongan video, bererti ustazah menyebutnya 2 kali. Jadi ini bukan kes tersasul atau tersilap, tetapi memang ustazah tidak tahu bezakan antara sabda Rasulullah dan perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar. Saya berkata tidak tahu atas dasar berbaik sangka. Jika nak kata ustazah sengaja convert perkataan Al-Hafiz Ibnu Hajar menjadi hadis Rasulullah, itu sudah tentu menjadi satu yang lebih serius lagi ya. Tak apa, jom kita tonton dan semak. Ibnu Hajar juga meriwayatkan dari riwayat Azuri menyebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jawab apa? Ketika ada pihak yang meminang Sayyidina Ali. Subhanallah, Nabi menjawab, wa ana atakhawwafu an tuftana fi diniha, ya'ni annaha la tasbiru 'ala al-ghairah fayaqa'u minha fi haqqi zawjiha fi halil ghadab ma la yaliqu bihaliha fi din. Allahu akbar. Antara yang lain, Nabi SAW menjawab, dan aku risau bahawa agamanya, yakni Fatimah, akan ditimpa ujian fitnah
yakni Fatimah menjadi tidak sabar kerana cemburu, lalu berlaku sesuatu yang tidak layak pada derajat beliau pada agama daripada beliau semasa beliau marah. Semasa beliau marah, Rasul kata dibimbangi martabat Sayyidah Fatimah akan jatuh sekiranya dia terlalu cemburu, dan ketika dia marah, Fatimah menjadi tidak sabar kerana cemburu. Rasul sedang bercakap benda yang belum berlaku. Sebab tu ada orang lelaki berhujah, terailah dulu, lalui dulu, nanti hadap je lah. Tak, Rasulullah memberikan contoh dalam bab hal poligami. Memang nada perkataan bercakap adalah dibimbangi. Tapi hari ini ramai orang lelaki betapa tidak bertanggungjawabnya dan tak ikut syariat. Kata nak ikut sunnah tapi tak ikut syariat. Kata nak ikut sunnah Nabi tapi syariat tak nak ikut. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi sebut apa? Aku risau bahawa, maksudnya benda yang belum berlaku. Aku bimbang bahawa Fatimah akan ditimpa ujian fitnah. Fitnah apa? Iaitu Fatimah menjadi tidak sabar kerana cemburu, lalu berlaku sesuatu yang tidak layak pada derajat beliau. Kedudukan Fatimah kan tinggi, Ummahatul Mukminat, pada agama daripada beliau ketika Fatimah marah. Masya Allah. Baik, ulasan ke-8. Apabila Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mensyarahkan hadis berkenaan sebagai, saya nukil semula ya daripada Al-Kafi 1398, yakni Fatimah menjadi tidak sabar kerana cemburu, lalu berlaku sesuatu yang tidak layak pada darjat beliau, pada agama beliau, daripada beliau semasa marah. Apakah dengan itu? Betul lah apa yang cuba dijelaskan oleh Ustazah bahawa Rasulullah melarang Fatimah dimadukan atas sebab cemburu? Jawapannya tidak. Okey, ada dua sebab ya. Ni terkejut nanti para penonton dengar ni. Kapten kata Al-Hafiz Ibnu Hajar salah ke apa? Tak. Ada dua sebab ya, nanti lu dengar lu. Sebab pertama, sebagaimana yang saya kemukakan sebelum ini, berdasarkan hadis-hadis sahih yang saling menjelaskan antara satu sama lain, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Fatimah dimadukan ialah kerana madu tersebut ialah anak Abu Jahal. Maka agama Fatimah akan ditimpa fitnah apabila anak Rasul Allah dibiarkan hidup bersama anak musuh Allah, baik fitnah dalaman atau fitnah luaran. Fitnah luaran tu berarti apa orang lain kata. Tadi kita baca hadis pun juga di mana disebut ya bahawa kamu tidak mengambil kira bahawa apa anak kamu akan dimadukan kan, maknanya tidak mengambil kira apa yang diperkatakan oleh orang lain. Baik, ini sebagaimana ya, perkara ni sebagaimana yang saya jelaskan di awal video ini, yang ini manhaj pertama, bahawa apabila berlaku perbezaan pendapat di kalangan para ulama, maka kita ambil pendapat yang paling menepati Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kedua, apabila kita lazim membaca kitab-kitab para ulama, baik kitab tafsir, syarahan hadis maupun fiqh, akan ditemui bahawa pengarangnya akan mengemukakan beberapa pendapat dalam sesuatu isu, bahkan banyak pendapat. Ini kitab yang besar-besar tu lah. Kemudian barulah disimpulkan kepada pendapat yang paling kuat. Demikian juga apabila kita membaca syarahan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani terhadap hadis 5230 Sahih Al-Bukhari, yakni hadis miswar pertama, akan ditemui beliau mengemukakan beberapa pendapat. Salah satu daripadanya ialah kerana cemburu, sebagaimana yang dinukil dalam Al-Kafi 1398. Namun yang pentingnya, apakah kesimpulan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah? Sila rujuk tangkap layar di sebelah. Ia daripada kitab Fathul Bari, syarah bagi hadis nombor 5230. Bagi edisi Maktabah Syamilah, sila rujuk jilid 9 muka surat 329. Perhatikan kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar yang saya birukan itu ya. Ayuh sama-sama kita baca. Beliau menulis, wallazi yazharu li annahu la yab'udu an yu'adda fi khasa'isin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an la yutazawwaja ala banatihi wa yahtamilu an yakuna zalika khassan
bi Fatimata alaihassalam. Bermaksud, dan yang zahir bagiku, ku di sini ialah Al-Hafiz Ibnu Hajar. Dan yang zahir dan yang jelas bagiku bahawa tidak jauh untuk dikatakan bahawa ini merupakan sesuatu yang khusus bagi Nabi SAW, bahawa baginda tidak boleh memadukan anak-anak perempuannya. Dan mungkin juga bahawa yang sedemikian itu hanya khas bagi Fatimah alaihi salam. An yakuna zalika khassan bi Fatimata alaihassalam. Ustazah, ke mana perginya kata-kata Al-Hafiz Ibnu Hajar ni? Apakah ia didiamkan? Apakah ia disembunyikan? Apakah ia dibakul sampahkan? Apakah hendak diberi alasan bahawa ia tidak dikemukakan dalam Al-Kafi 1398? Sebab itu saya kata di awal video ini, sikap kita ialah menyemak dan menganalisa sesuatu tulisan, bukan menerimanya begitu saja. Jika anda seorang awam, maka boleh diberikan kemaafan. Namun jika anda seorang ustazah, baik, kembali kepada kesimpulan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya berkata, seandainya benar Rasulullah SAW tidak mengizinkan Fatimah dimadukan atas sebab cemburu, maka ia hanya khusus bagi Fatimah sahaja radhiyallahu anha. Adapun wanita lain, mereka tidak boleh menolak diri mereka atas alasan. Mereka tidak boleh menolak diri mereka atas alasan yang sama, kerana sebagaimana jelas Al-Hafiz Ibnu Hajar, alasan itu hanya boleh diguna pakai ke atas Fatimah dan bukannya wanita lain. Lebih dari itu, semua wanita ada perasaan cemburu. Jika cemburu adalah alasan untuk menafikan poligami, maka apa guna Allah mensyariatkan poligami, padahal Allah jua yang mencipta wanita bersama perasaan cemburu. Poligami tidak akan dapat dilaksanakan kerana semua wanita dari zaman Rasulullah SAW sehingga sekarang, sehingga kiamat akan menolaknya atas alasan cemburu, sehingga menjadilah ia sesuatu yang sia-sia. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan sesuatu yang Allah tahu ia tidak akan dapat dilaksanakan. Baik, demikian kesimpulan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Apa pula kesimpulan Imam An-Nawawi rahimahullah? Apabila mensyarahkan hadis ini, beliau mengemukakan beberapa pandangan, termasuklah juga alasan cemburu. Namun, di akhirnya beliau merumuskan, dan ini dikemukakan juga dalam Al-Kafi 1398. Ayuh sama-sama kita baca sebagaimana tangkap layar di sebelah. Berkata Imam An-Nawawi, artinya aku tidak akan berkata suatu perkara yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka apabila Allah hukumkan perkara itu adalah halal, maka aku tidak akan mengharamkannya. Dan jika perkara itu Allah haramkan, aku tidak akan menghalalkannya. Dan aku tidak akan diam daripada mengharamkannya, kerana diamnya aku adalah penghalalan baginya. Yang dimasukkan halal haram apa semua ni tadi telah pun saya jelaskan, ya, bahawa poligami adalah halal, Rasulullah tidak akan mengharamkannya. Namun berhimpunnya puteri Nabi Allah, puteri Rasul Allah dengan puteri musuh Allah, itu adalah haram. Maka Rasulullah tidak boleh menghalalkannya. Sebab itulah Rasulullah tidak boleh mengizinkan Fatimah dimadukan dengan anak Abu Jahal. Dan ini juga yang seterusnya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Kita sambung baca. Dan menjadilah daripada kalangan wanita yang diharamkan berkahwin ialah menghimpunkan antara anak Nabi Allah dan musuh Allah. Kesimpulan Imam An-Nawawi ini juga dibaca oleh ustazah. Namun ustazah baca tanpa beri perhatian. Bahkan jika kita semak video penuh sejam 40 minit tu, hampir setiap ayat atau perenggan daripada Al-Kafi 1398 disyarahkan oleh ustazah. Namun, apabila sampai kepada kesimpulan atau rumusan Imam An-Nawawi ini, ustazah membacanya begitu saja tanpa mensyarahkannya. Ustazah terus ke perenggan seterusnya, yang ini hukum asal poligami.
Padahal itu adalah kesimpulan yang penting yang menjelaskan kenapa Rasulullah melarang Fatimah dimadukan. Iaitu kerana, saya baca semula ya, dan menjadilah daripada kalangan wanita yang diharamkan berkahwin, ialah menghimpunkan antara anak Nabi Allah dan musuh Allah. Kenapa ya Ustazah tidak beri perhatian? Kenapa ya Ustazah tidak syarah lanjut? Aha, semua orang tahu sekarang kan? Kerana ia bertentangan dengan jalan cerita yang cuba dibawa oleh Ustazah. Okey, ayuh kita tonton sikap Ustazah terhadap kesimpulan Imam An-Nawawi ni ya. Beliau baca tapi tengok sikapnya ketika membaca dan terus ke perenggan seterusnya. Berkata Imam An-Nawawi, okey, mengupas tentang hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Berkata Imam An-Nawawi, artinya aku tidak ada berkata suatu perkara yang bertentangan dengan hukum Allah. Maka apabila Allah hukumkan perkara itu adalah halal, maka aku tidak akan mengharamkannya. Dan jika perkara itu Allah haramkan, aku tidak akan menghalalkan. Dan aku tidak akan diam daripada mengharamkannya, kerana diamnya aku adalah penghalalan baginya. Dan menjadilah daripada kalangan wanita yang diharamkan berkahwin ialah menghimpunkan antara anak Nabi Allah dan musuh Allah. Jika kita melihat daripada sudut fiqh, ternyata poligami pada hukum asalnya ada diharuskan. Hukum asal poligami harus. Yang sebut sunat tu tidak tepat. Baik, saya akhiri video ini dengan beberapa kesimpulan. Pertama, sahih bahawa Rasulullah SAW melarang Fatimah dimadukan. Kedua, dalam hadis sahih yang lain, bahkan hadis-hadis sahih yang lain, diterangkan, dijelaskan sebabnya, iaitu kerana Fatimah bakal dimadukan dengan anak Abu Jahal. Ketiga, benar bahawa ada ulama yang berpendapat sebab larangan ialah kerana kecemburuan Fatimah. Pendapat ini tidak kuat kerana telah dijelaskan dalam hadis Miswar kedua dan ketiga bahawa sebab larangan ialah memadukan antara anak Rasul Allah dan anak musuh Allah. Bahkan, seandainya hendak dikatakan sebabnya ialah cemburu, maka ia hanya khas, ia hanya khusus kepada Fatimah radhiyallahu anha. Para wanita, para muslimat yang lain tidak boleh menggunakan alasan itu, sebab itu ke atas diri mereka, yakni mereka juga menggunakan alasan itu untuk menafi, melarang suami mereka daripada berpoligami, kerana alasan cemburu itu hanya khas, hanya khusus kepada Fatimah radhiyallahu anha. Okey. Ini jadi yang keempat lah. Baik, tak apa. Jadi yang keempat, seandainya benar ia kerana cemburu, maka ia khusus bagi Fatimah dan bukan kepada muslimat yang lain. Kelima, selalulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditunjuki, agar dibimbing kita ni kepada ahli agama yang jujur lagi bijak. Ahli agama tidak diukur dengan pakaiannya mahupun zikir-zikir di celah-celah ucapannya, tetapi diukur dengan ketepatan dalil dan hujah yang disampaikan olehnya. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.